Okey, assalamualaikum dan selamat malam ataupun salam sejahtera. Hari ini saya cuba nak sharing satu produk yang saya dah janji lama sebenarnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini baru ada kesempatan sedikit, ada ruang sikit untuk saya sharing mengenai produk Royal Jelly. Ropilah Royal Jelly ni Royal Jelly, okey. Ini dia punya tu. Okey, saya sharing terus saya akan terus kepada slide. Sekejap Okey. Okey. Hari ni kita sebelum kita cerita produk, kita cerita apa-apa pun mesti kita nak tahu apa kandungan dia ataupun dia diperbuat daripada apa, diproses daripada apa. So hari ni saya akan cerita kepada jenis-jenis lebah dulu. Kita balik pada jenis-jenis lebah. Okey. Jenis-jenis lebah. Yang pertama, okey, lebah. Lebah pun dia ada kategori dia. Okey, ni kategori lebah. Sorry. Okey, lebah. Lebah dia ada 3 jenis. Okey, ni ratu lebah yang paling besar tu tuan-tuan tengok tu adalah ratu lebah. And then second tu lebah pekerja ataupun lebah betina ataupun dia tak ada lebah perempuan, saya panggil lebah betina betul. Okey, and then lebah jantan. Okey, lebah jantan. Lebah dia ada tiga kategori lebah ratu lebah, lebah pekerja ataupun lebah jantan. Okey. Ratu lebah ni bertelur sepanjang hayat dan tidak pernah sakit. Itu yang kita dah tahu, yang kita kaji dan yang ramai yang pengkaji-kaji profesor dan sebagainya yang kaji memang itulah kelebihan lebah ratu lebah ni. Okey. Next. Okey, ni okey, lebah ni dia hasilkan dua jenis. Bukan dua, sebenarnya banyak. Dalam satu sarang dia tu, dia akan pecah kepada madu asli, dia akan pecah kepada royal jelly, dia akan pecah pada propolen dan juga dia bunga. Propolen ni dia bunga, propolis, bee pollen dan juga propolis. Dia banyak ataupun lilin bahasa tu lilin sarang dia kat sarang lebah tu dia ada lilin. Okey. Okey, kita tengok lagi. Apa beza saya tak yang lain-lain tu bee pollen, propolis, apa lagi? Ada 3. Like lilin-lilin dan semua yang benda lain tu saya tak urus, saya akan bagi tahu, saya akan cerita pada 2 saja. Okey. Perbezaan antara perbezaan yang jelas ialah daripada segi komposisi madu dan royal jelly. Okey. Madu sebahagian besar adalah gula ringkas yang dikutip daripada dia kutip daripada cecair dia bunga. Kat bunga tu dia pergi, dia hinggap, dia sedut, dia masuk dan dia buat balik kat sarang. Daripada bunga-bunga tumbuh-tumbuhan. Tengoklah apa yang ada bunga tu semua dia akan tarik daripada situlah untuk hasilkan gula reka ataupun madu ni tadi. Okay, kita tengok royal jelly. Royal jelly dihasilkan daripada rembesan kelenjar kepala lebah pekerja yang kaya dengan pelbagai zat dan sebagainya. Okey, yang dihasilkan oleh lebah sendiri. Maksudnya madu memang lebah dia sedup and then dia keluarkan balik letak dalam tu. Yang susu lebah ni dia sedup, madu tadi dihasil ditukar kepada susu lebah. Dua benda yang berbeza, tuan-tuan kena faham. Ada gak yang tanya, ada ke susu lebah? Lebah ada susu ke? Jadi hari ni me, 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 saya memperkenalkan ataupun men-sharingkan ataupun menunjukkan ataupun berkongsi dengan tuan-tuan perkara yang orang duduk petikai hari ni. Susu lebah tu tadi. Okey, seterusnya kita tengok ni saya cerita tadi. Royal jelly dihasilkan, tengok kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan tengok anak panah ni, dia seduk dia bunga tu dengan lidah dia seduk. Bee pollen tadi dia teduk, dia makan, dia proses, dia lalu jatuh kelenjar semua. Then dia keluarlah royal jelly melalui mulut dia balik. Itulah hasilnya royal jelly. Okey. Okey. Tu proses dia. Okey. Ni adalah royal jelly. Ni adalah yang warna kuning-kuning tu, yang kuning cerah tu adalah royal jelly, yang kuning cair sikit, yang warna macam warna putih-putih sikit tu adalah susu lebah royal jelly. Okey, kenapa perlunya royal jelly? Kenapa kita nak tahu apa kelebihan royal jelly? Apalah kebaikan royal jelly ni? Apa yang orang cakap bagus sangat royal jelly? Ramai orang duk tanya royal jelly, pernah dengar susu lebah tapi tak tahu khasiat dia antara madu dengan susu lebah yang mana lebih baik. Dua-dua baik, tapi yang terbaik adalah royal jelly ni, susu lebah ni. Okey, dia merupakan makanan eksklusif. Sumber yang suka dicari satu sarang lebah tu
madu memang banyak, memang tak nafi, memang sebab tu kita tak kenal, jarang kita dengar susu lebah sebab dalam satu sarang tu memang susah nak dapat sebenarnya. Dia dapat sikit je. Nah, dalam 200 ke 250 miligram sahaja dalam satu sarang tu. Maksudnya 250 miligram tu memang mahal lah, memang sikit lah. Sangat sikit lah. Okey. Ni lah biasa dulu orang panjat lebah, dia panjat, dia kutip dekat pokok-pokok, pokok tualang dan sebagainya lah, di pokok-pokok temesu. Tengoklah mana-mana yang ada, kita akan pergi panjat, ambil letak api dan sebagainya untuk bukan api, asap untuk halau lebah tu, dan kita ambil madu dia. Itu salah satu, kena panjat tinggi. Sekarang perubahan zaman, perubahan teknik moden ataupun cara moden, kita hanya bela lebah. Nampak ni antara contohlah, dia orang dah buat sarang. Ni dekat ni dekat kita punya ni adalah milik syarikat pengeluar kami sendiri, bukannya beli dengan orang. Ni adalah ladang sendiri. Okey, kita tengok. Ni susu lebah ni. Ni proses untuk keluarkan susu lebah tadi, royal jelly tadi. Kena tutik satu, keluarkan dia punya apa, anak dia, sebab anak dia tu dia duduk dalam tu tau. Dia bagi makan susu lebah tu, dia untuk adalah ratu lebah. Yang duduk bagi makan tu adalah ratu lebah. Yang bakar ada kat dalam untuk dalam satu sarang tu ada yang kan dia pilih antara ratu lebah, lebah pekerja dan sebagainya. Okey. Okey. Kehebatan yang berganda makanan ratu lebah ni. Okey. Ni kelebihan dia. Sekejap. Okey. Dia balik. Okey, kesuburan. Antara kesuburan dan ciri-ciri ratu lebah, lebah betina dan lebah pekerja. Kita tengok kesuburan dia. Ratu lebah dia boleh bertelur sampai 2,000 ke 3,000 biji sehari. Maksudnya kalau kita orang perempuan kalau boleh beranak macam tu, hebat. Tapi setakat ni tak ada lagi lah. Setahun seorang pun dah macam nak mati betul. Okey, ni ratu lebah memang kerja dia untuk bertelur saja. Then lebah pekerja, beza lebah pekerja, dia tak ada keluar, tak ada bertelur langsung. Tu beza dia. Dan saiz dia juga, berat dia juga berbeza. Okey. Ni ratu lebah dengan tu. Okey. Bertelur 2 kali ganda, bertelur 2 kali ganda berat badan setiap hari. Okey. Okey, membesar 40 kali ganda daripada lebah lain. Maksudnya dia saiz dia lebih 50% daripada lebah lain. Maksudnya kalau kita nak dalam satu sarang tu banyak-banyak lebah, dia tu besar. Yang paling besar tu adalah ratu lebah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Jaka hayat pula kita tengok. Ratu lebah ni dia boleh pergi 5 hingga 8 tahun. Tu antara jaka hayat dia lah. Memanjang. Kalau dulu saya selit sikit, kalau zaman dinasti, saya lupa dinasti apa, nanti saya cuba sharing lagi, saya cuba kongsikan. Di zaman dinasti Qing, tak silap saya, dinasti Cina punya ni, Maharaja Cina dulu, dia adalah makanan maharaja dia. Maksudnya susu lebah ni adalah untuk makanan maharaja sahaja. Sebab tu dipanggil makanan eksklusif sebenarnya. Okey. Berbeza pula lebah betina, lebah pekerja hanya 5 hingga 8 minggu sahaja. Beza sangat jauh kan. Sebab lebah pekerja dia tak makan susu lebah. Dia hanya makan biasa, madu biasa saja. Okey. Hidup 40 kali ke 50 kali ganda lebih lama daripada lebah betina. Okey, seterusnya. Penuh dengan nutrien, makanan yang seimbang, yang sangat kompleks dan sangat seimbang ada sebenarnya daripada susu lebah ni. Okey, kaya dengan asid amino, lemak yang perlu, vitamin, zat besi, RNA dan DNA. Sangat-sangat memerlukan dan sesuai untuk semua golongan sebenarnya susu lebah ni. Okey, seterusnya. Okey, bukan setakat tu saja. Yang kenapa kita perlu tahu kelebihan dia, yang keempat kita perlu tahu, salah satu sebabnya kita kena tahu dalam Al-Quran sendiri pun, surah lebah ataupun surah An-Nas, ayat 68 dan 69. Dengan Tuhanmu yang mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit, di pohon, di kayu dan di tempat-tempat di mana manusia, dan kemudian makanlah daripada setiap macam-macam buah Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah keluar minuman bermacam-macam warna, di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan manusia.
Kalau saya salah ataupun salah baca ke apa, saya mohon maaf sebab saya duduk dengan slide ni jauh dan silau lampu lagi, saya mohon maaf. Okey, kalau salah tuan-tuan boleh cek sendiri di dalam surah An-Nas ayat 68 dan 69 . Kalau saya salah, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh cek balik. Saya rasa betul dah, sebab ni pun saya dah ambil daripada cek dalam Al-Quran tadi. Sekejap okey. Seterusnya kita tengok. Mana nak cari, dah dengar hebat tadi kan. Dekat awal tadi saya dah tunjuk susu lebah. Okey, mana nak cari? Mana nak cari? Takkan nak pergi panjat pokok tadi, takkan kita nak pergi ke sana, takkan nak pergi masuk hutan betul. Jadi, okey, saya memperkenalkan uh, Ropilah Royal Jelly CNI. Apa yang dimaksudkan Ropilah itu? Itu yang sangat-sangat saya akan kongsi sebentar sangat. Sangat istimewa. Ropilah ni sangat mudah, sangat ringkas nak dibawa. Kalau tidak tadi kita tengok tadi yang gambar first tu dalam botol putih tu adalah Royal Jelly. Agak-agak kalau kita nak bawa ke mana-mana susah kan. Okey, kita tengok apa lagi seterusnya kelebihan dia. Okey. Ni antara dia lah. Memperkenalkan meningkatkan daya, melambatkan penuaan, melindungi bara, kecantikan kulit, membersihkan sistem badan. Ni secara lalu saya akan beri, nanti kat bawah nanti saya akan cerita lagi. Okey. Okey. Ni antara jenis kanser-kanser yang ataupun barah yang famous hari ni adalah pakar rahim dan juga payudara. Ini antara tertinggi di Malaysia yang dan juga yang paling ditakuti dan digerungi oleh semua wanita. Sebab itu aset wanita. Okey, seterusnya. Tak mau hurai pasal tu banyak-banyak. Nanti ada orang marah saya. Ada. Kenapa pilih Royal Jelly CNI? Kenapa? Di luar pun ada Royal Jelly. Ramai banyak di pasaran sebenarnya. Tapi kita tak tahu dan dia tidak begitu famous sebab kita tak tahu kebaikan dia. Dia sebenarnya lebih bagus daripada bahan-bahan lain ataupun ubat-ubatan lain ataupun makanan tambahan lain. Sebab apa? Sebab dia susu lebah dah ada dalam Al-Quran sendiri dan dah ada dalam Al-Quran dan juga dah memang terbukti susu lebah ni bagus untuk kesihatan. Okey, kita tengok. Yang pertama, susu lebah ni dihasilkan daripada Japanese pagoda, madu debunga daripada madu dan debunga daripada Japanese pagoda menghasilkan Royal Jelly adalah terbaik di dunia sebenarnya. Terbaik, yang sangat terbaik. Dia bukan ambil bunga biasa-biasa, bukan ambil bunga matahari, ambil bunga temesu dan sebagainya. Bunga temesu antara kali di Malaysia ni yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau di tempat luar negara, di Jepun, China dan sebagainya, negara-negara Asia lain, sebenarnya Japanese pagoda adalah yang terbaik sebab dia ada keistimewaan dia. Sebenarnya Japanese pagoda ni kalau tak salah saya, bunga dia orang buat teh juga. Nanti saya cuba dapatkan artikel dia, saya cuba share lagi insya-Allah. Okey, ni ladang lebah. Ni ladang milik pengeluar sendiri, bukannya dia beli dengan orang. Dia memiliki ladang dia sendiri, sebab tu dia boleh hasilkan yang pengeluaran yang sangat banyak. Okey. Ni yang cakap Ropilah tu apa tu keistimewaan Ropilah ni adalah dia disejuk, diletak dalam botol. Gambar tu saya lupa masuk, sorry. Dia letak dalam botol, dia keluarkan tadi tu kan, dia masuk dalam botol tadi, ada first tadi dia masukkan dalam botol and then dia dimasukkan dalam peti, dia dibekukan, dia dalam peti ais dibekukan, dalam freezer dibekukan and then dia akan keringkan. Ni di sini dia proses sejuk kering bagi untuk mengekalkan dia punya khasiat, dia punya herba dan dia punya tekstur dia tak nak lari. Sebab tu dia dipanggil teknik sejuk beku kering. Inilah antara kelebihan Royal Jelly kita yang tak akan jumpa di luar. Itu antara kebaikan Ropilah Royal Jelly ni. Sebab dia mengekalkan khasiat. Dia ibarat kita fresh ambil daripada pokok tadi. Dia ambil daripada sarang dia. Itulah kelebihan teknik Ropilah ni. Dia takkan melarikan khasiat dia tu. Okey. Seterusnya. Kenapa pula? Okey, kebaikan. Kita suruhkan kepada kebaikan. Kenapa teguh? Betul lah. Okey, kebaikan kebaikannya. Okey, kita tengok kebaikannya, antara kebaikan ni adalah bentuk dia. Okey. Saya tunjuk sikit ni dia punya packing lah, tak ada saya tunjuk, sorry. Ni dia punya packing dia. Okey, kita boleh tengok ni sikit je, memang sangat sikit.
Memang sikit, memang tak nafi, memang sikit ramai yang beli. Dia kata tak ada apa pun Cik Suhairi, memang tak ada apa. Cik Harry Potter ni tak ada apa ke? Memang tak ada, memang dia sikit sebab memang makanan eksklusif kan, memang sikit memang, tapi dia punya kesan dia bila tuan-tuan makan memang sangat berkesanan dia sangat tinggi. Ini dalam packaging baru Nanti saya akan tunjukkan packaging yang lama. Okey. Apa kebaikan dia? Okey. Okey, melambatkan proses penuaan dan menopause. Ramai orang ini dia dia nampak tua sebelum usia dia. Ramai orang macam tu. Nak muda, makanlah Royal Jelly. Ada yang memang banyak testimoni. Kalau tuan-tuan tengok, boleh tengok orang yang mengamal Royal Jelly 20 tahun. InsyaAllah ada masa saya akan cuba interview dia. Kalau ada program lepas PKP ni, saya akan cuba dapatkan video ni. Orang-orang lama yang mengamalkan Royal Jelly lebih daripada 20 tahun. Muka dia nampak suci, bersih dan murni. Okay. And then seterusnya mencantikkan kulit sebab dia ada collagen kat dalam Royal Jelly ni. Ada collagen semula jadi yang kita tak perlu untuk cari cucuk sana cucuk sini. Dia hanya ada di dalam Royal Jelly ni yang dah siap, yang semula jadi. Okay. Dia membersihkan sistem badan kita. Orang masak migraine, stres, menyihatkan otak kita, meningkatkan kepayaan seksual kita. Okey, orang masalah resdung. Okey, kita seterusnya. Kita tengok siapa yang sesuai ambil. Okey, dia akan ulang balik. Okey, yang ni tapi dia bertambah sikit. Siapa yang paling sesuai? Yang sangat sesuai ambil. Sebenarnya orang perempuan lebih kepada orang perempuan, tapi kalau lelaki pun nak makan. Saya pun boleh makan. Saya pun sampai sekarang masih mengamalkan Royal Jelly sebab saya ada masalah ni. Resdung ni. Okey. Saya bukan monopause. Bukan saya segugut. Tapi tuan-tuan nak cerita produk ni, tuan-tuan nak sharing dengan kawan-kawan, janganlah kau datang lelaki pergi cerita pasal segugut. Itu tak betul lah. Okay, hari ni saya akan pukul rata sebab mungkin yang tengok ni antara tuan-tuan yang tengok ni dia bercampur ataupun ramai yang tengok, antaranya perempuan ada, lelaki ada. Okey, segugut, ibu mengandung. Ibu mengandung ada banyak testimoni yang saya share. InsyaAllah kalau tak ada masalah, saya akan cuba share dengan tuan-tuan. Saya akan cuba buat video tentang rakan kongsi saya ataupun daripada pengguna saya yang sangat setia, lebih daripada 15 tahun tak silap saya. Dia mengamalkan Royal Jelly. 12 tahun. Okay. Dia makan Royal Jelly memang sebab faktor dia nak jaga kesihatan. Dia tak ada masalah apa. And then saya pernah cerita kongsi dengan dia. Ibu mengandung, start saja mengandung bulan ketiga, 3 bulan dah tu boleh makan Royal Jelly sampai 7 bulan. Kenapa saya kata sangat bagus ambil Royal Jelly ni pada ibu mengandung? Okey, masalah utama hari ni, majoriti yang lahirkan anak dia akan dapat demam kuning. Penyakit kuning, kuning-kuning. Bukan orang kuning-kuning yang lain tu, bukan. Bukan patung kuning-kuning yang duduk lain tu, bukan. Yang tu bukan. Ini demam kuning, budak tu demam kuning. Okey, budak tu demam kuning. So memang banyak testimoni. InsyaAllah saya akan cuba share. Next video saya akan share. Tuan-tuan follow lah page saya ke, YouTube saya ke, ataupun personal FB saya ke, ataupun Instagram saya akan bubuh semua. Okay. Ibu mengandung memang sangat sesuai sebab baby yang banyakkan lahir memang ada kuning, and then lepas dia ada feedback, dia kata anak yang pertama dia tak makan Royal Jelly, anak kedua dia makan Royal Jelly, dia baru jumpa Royal Jelly, dia baru saya berkongsi dengar saya perkongsian saya, and then dia makan, dia kata dia kebetulan dia mengandung lepas tu dia lahir anak tak ada demam kuning langsung. Tu yang keluar biasaan dia. Yang kedua, kulit anak tu lebih cantik dan halus. And then dia punya kecergasan dia lain. Dia punya kesihatan minda dia lain. Sebab Royal Jelly ni kita kena faham makanan eksklusif. Memang dia terbukti. Okay. Siapa lagi sesuai? Yang tinggi gula dalam darah. Kecil manis lah maksud dia. Saja je nak bagi tu kan. Kecil manis, orang ada kecil manis. Gula, tinggi gula dalam darah. Tu bahasa buku dia lah. Kalau bahasa kita kecil manis lah. Terlebih gula. Ini maksudnya dia kebiasaannya dia pankreas dia rosak lah kalau tu. Boleh juga mengamalkan Royal Jelly ni. Dia tengok orang, ada orang makan dia akan rasa letih. Ada orang tapi minta tolong kalau makan Royal Jelly ni, kalau tuan-tuan dah cucuk insulin, janganlah tak makan manis sebab ada kes di saya punya dia tombang sebab gula tu turun mendadak sampai 3. So bila 3 je confirm dia akan tombang. Jadi janganlah tak bagi minum, dia berpantang sampai tak minum manis langsung, tak makan manis langsung. Kau kan segelas sehari wajib lah untuk dia minum, tapi jangan terlalu manis awal-awal manis. Okey.
Seterusnya mencantikkan kulit lah. Ni sebab collagen tadi saya dah terangkan. Migraine. Kenapa ada migraine? Sebab migraine ni biasanya kita dia akan stres. Bila ni Royal Jelly ni dia akan macam terapi, dia akan relax, dia akan tak ada lah rasa stres, dia akan meningkatkan kita punya peredaran darah apa semualah. Okey, menopause ni, orang menopause ni orang yang putus head. Orang putus head ni saya nak kongsikan memang yang list yang first tadi saya cakap yang kena barah dan sebagainya. Yang menopause, kebiasaan yang dekat-dekat nak menopause yang hampir 70 ke 80% yang akan kena barah. Beringat sebelum tuan-tuan nak menopause tu, tuan-tuan carilah supplement ke apa-apa ke. Sebab hari ni pemakanan kita sebenarnya kita akan jadi macam tu. Jadi makanlah produk kesihatan, amallah yang cari yang terbaik untuk jaga kesihatan kita. Insurans, kita beli insurans macam biasa, and then kita jaga juga untuk sudut kesihatan kita. Sekurang-kurangnya kita bila kita kena penyakit, kita dah, oh aku dah jaga, kita dah puas hati. Itu yang saya nak kongsi. Okey. Okey, resdung sangat sesuai. Dulu kalau resdung yang jenis jerawat timbul-timbul tu memang sangat sesuai ambil Royal Jelly. Okey. Pagi ambil, makan, buka masuk dalam mulut, saki baki dia, sapu di muka. Nanti saya akan cerita lagi. Oh, dah terbang. Sorry. Sorry terbang. Okey, mohon maaf. Okey, keputihan, keputih pula dah. Tengok keputihan, nanti keputihan tu bukan keputih, bukan ku putih. Keputihan, tertinggal AN, sorry. Sebab slide ni baru siap. Okey. Dan heat tak teratur. Memang sangat-sangat sesuai diambil. Sebab tu saya kata, kat sini kalau saya sebut tadi, dia lebih kepada orang perempuan. So, orang perempuan lebih bagus makan, mengambil Royal Jelly ni sebenarnya. Orang lelaki nak ambil tak ada masalah. Tapi kulit tuan-tuan akan jadi lembut dan sachet macam kulit saya. Okay, sebab saya memang mengamal Royal Jelly daripada dulu lagi. Okay, seterusnya. Okey, kenapa saya kata dia keluar. Dulu ni yang keluar slow tu adalah produk sekitar tahun 2090, sorry 96, 93, 93 dia start tukar tu. Sebelum ni dia tulisan Cina. Sebab tu saya kata produk ni 30 tahun. Tahun 86 dah ada di pasaran. So tahun 93 dia tukar pada packaging yang ni, yang first ni, yang keluar slow tadi sebab pasaran Melayu mula mengenali produk ni. Dulu Chinese saja sebab Chinese saja yang tahu Royal Jelly ni. So bila orang Melayu dah mula tahu kebagusan Royal Jelly ni, jadi packaging dia tukar kepada tulisan sekarang dan lebih cantik. Dulu warna merah. Gambar tu saya tak ada. Saya pernah tengok ada orang lama lah dia tunjuk, dia kata ni Royal Jelly dulu. Kau nak makan pun takut dia kat sebab ada semua tulisan Cina. Okey, hari ni tulisan Melayu okey. And then dia tukar kepada yang ni. Ni sampai 2000, tahun 2000, 2019. Tahun 2019 dia packaging ni. And then ni yang sekarang lah, yang bawah ni yang terbaru. Yang kuning, yang betul putih-putih tu adalah betul lebah. Lebah dia tak nampak yang ni. Ramai yang komplain lebah tak nampak. So packaging dah tukar 3 kali. Yang paling penting bukan nak cerita pasal packaging tu, nak cerita produk ni dah lebih 30 tahun dekat pasaran. Kalau tak bagus, dah tentu KKM akan sita. Kita ada barcode ada barcode produk KKM, memang ada KKM. So kalau tak bagus, takkan dapat KKM dan juga takkan dibenar jual sampai 30 tahun. Tu saja saya nak sharing. Okay, next. Okay. Baik untuk penghidat kecil manis. Kenapa dia keluar ni? Okay, ni antara testimoni lah. Yang baik untuk kecil manis. Tuan-tuan tengok. Itu yang pengambil Royal Jelly. Yang ambil Royal Jelly. Tapi dia ada, bukan ambil Royal Jelly sajalah. Dia ambil Royal Jelly dengan Light Enzyme dan juga Oni Organik. Dan ni dulu ada spray K-Roten. Sekarang dah tak ada K-Roten. Sekarang boleh pakai cuci dengan Synergy Food Wash. And then kalau yang jenis buruk macam ni lah, yang jenis kaki ni, ni kaki ke ubi kayu. So boleh pakai ni dan sapu krim Nutrimos. Nanti saya insyaAllah ada next slide. Saya akan sharing Nutrimos. Saya naik Nutrimos. Ada banyak. Sebelum tu saya akan kongsi vitamin C. Okey, seterusnya ni kaki kecil manis. Ni saya tunjuk ini kecil manis testimoni kecil manis tuan-tuan tengok kaki yang terbelah kecil manis. Boleh makan Royal ni boleh sembuh dengan tu. Dengan izin Allah Taala. Kalau tak izin Allah Taala, makan apa pun tak jadi. Kalau dengan Allah, izin Allah Taala, kun fayakun, jilat batu pun sembuhlah. Okey. Kalau dah kata tak sembuh, makan ubat daripada atas langit pun belum tentu sembuh kalau dia tak izinkan, betul. Okey, ni antara nampak tulang tuan-tuan. Ni bukan main-main Kalau tuan-tuan tak jiwa tak kuat, jangan tengok. Okay, nampak?
Nampak tulang tu. Okey. Spesifikasi dia ni yang saya tunjuk ni, spesifikasi ni maksudnya packaging dia ada dua jenis. Okey. Ada ni yang 30, yang 15 dia kecil sikit. Tapi saya kebanyakan saya jual yang 30. Saya tak suka orang ambil 15 sebab apa 15 ni saya suggestkan yang jenis tak pernah makan dan juga dia punya keyakinan nak makan tu dia takut. Dia takut tak boleh makan ke, dia rasa tak sedap ke. Adalah orang jenis jangan takut makan ubat, saya sajakan yang tu. Kalau kebiasaan memang saya lebih fokus kepada 30 sebab untuk sebulan. Yang tu untuk 15 hari je. Okey. Seterusnya, ni saranan pengambilan saya adalah satu paket sehari sebelum makan pagi waktu perut kosong, kalau boleh sebelum gosok gigi. Sebab apa sebelum gosok gigi ni kita bangun tu ada elubasi kita ada enzim. Ini ramai orang gelak, ya ke dia ni cakap betul. Enzim kita tu, elubasi kita tu ada enzim yang tersendiri, dia akan lagi tindak balas dan akan lagi sepat untuk menyembuhkan kita punya tindak pesakit tu, sakit kita tu dia akan lebih cepat sembuh dengan bila royal jelly ni masuk sewaktu kita bangun pagi sebelum gosok gigi. Dan juga pengetahuan tuan-tuan, dia kalah dengan pudina. Jangan gosok gigi, bawa sepudina rasa ubat gigi tu jangan tuan-tuan terus makan. Kalau tuan-tuan lupa, tunggu habis lama sikit baru ambil. Ataupun makan pagi dulu, tengah hari boleh baru ambil. Sebelum makan tak ada masalah. Kadang-kadang terlupa kan, kalau macam nak cepat nak pergi kerja, tertinggal terlupa. Okay. Packaging dia pun senang. Saya nak sharing sikit, saya nak tambah. Dia tuan-tuan senang nak bawa ke mana-mana. Letak dalam beg. Letak kalau tadi bayangkan tadi kalau susu lebah tadi dalam keadaan botol. Tuan-tuan nak letak macam mana? Tuan-tuan nak bawa pergi kerja memang taklah penuh dalam beg tupah. Okey. Ayat ni memang senang dibawa ke mana-mana. Sebab tu keistimewaan dia buat, kenapa dia buat teknik beku kering tu. Ropilas tu sebab tujuan dia bersenang untuk kita bawa dan tahan lama kita simpan, keberkesanan dia lebih terjamin. Okey, kita teruskan lagi. Dah habis ke? Sekejap sorry. Okey. Sorry. Okey, cara pengambilan dia pula, cara nak ambil dia. Tadi saranan pengambilan maksudnya berapa satu hari. Yang ini cara nak makan. Ada beberapa cara. Pertama, tuan-tuan terus buka, dia ada tempat dia dah siap potong sikit, dia tuan-tuan buka, terus masuk mulut sebelum gosok gigi. Ataupun kalau yang jenis dia rasa masa-masa paik kelak macam tu je, tak adalah rasa teruk sangat pun, rasa saya tak ada masalah pun. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan resedung kuat, dia akan melekat kat langit tu lama. Tu antara yang orang resedung kuat. Senang je. Dia makan, dia tak ada demo. Tuan-tuan makan je, dia melekat di langit tu, yang langit tu tuan-tuan ada masalah lah. Antara tuan-tuan ada masalah kesihatan, yang paling ketara nak detect adalah resedung tu lah. Dia melekat di langit tu banyak. Dia payah. Dia tu antara tuan-tuan ada masalah. Lepas tu tuan-tuan makan je, dalam masa 10 minit tuan-tuan akan bersin. Itu antara orang menandakan dia ada masalah resedung yang serius. Ada feedback yang makan royal jelly ni dia sampai bengkak muka sebab dia resedung yang sangat kuat. Okay, yang kedua cara dia, tuan-tuan letak ni dalam cawan, jangan letak air dulu, letak dia, and then letak madu satu sudu, kacau, and then letak air masak. Letak air masak ke air suam tak ada masalah. And then lepas tu minum dan bilas dengan air masak boleh juga. Tak ada masalah. Nanti saya akan share video tu dekat bawah lah. Dekat ni saya akan share link video. Ada cara saya tunjuk buat video untuk cara makan tu, ada saya tunjuk. Okey, seterusnya produk ni bagi saya pilihan terbaik untuk kesihatan anda sekeluarga sebab memang sesuai untuk semua orang, memang sangat-sangat terbaik. Sudah tadi tuan-tuan saya dah cerita 30 tahun dah boleh sampai. Okey, dah boleh orang kata dah boleh, kalau 30 tahun tu kalau anak dara dah boleh kahwin dah. dah beranak pinak kot, 25 dah kahwin dah. Macam tu maksudnya satu masa yang lama. Produk ni duduk di pasaran satu masa yang lama. Jadi tak payah fikir lagi, tak payah nak kaji lagi. Betul ke produk ni bagus? Produk ni tak pernah nampak pun, tak pernah nampak pasal dia packaging, repacking. Sebab dia repacking tu new look. Jadi orang tak tahu. So tadi tu saya tunjukkan siap-siap antara produk yang sebelum ni. Sebelum ni, saya sebelum tu pun ada yang dia packing lagi. Sebab dia dah banyak kali dia repacking. Okay. Tujuan repacking tu sebab untuk nampak lebih cantik, lebih moden. Tu je. Okay. Sebarang masalah boleh call saya, insyaAllah. Saya bagi terus nombor telefon saya 013-932-7883. Okey, Suhairi nama saya ataupun Harry Potter. Saya ulang sekali lagi. 013-932-7883. Ataupun boleh kita tengok di
page saya Harry Potter, ERYPOTER, Harry Potter. Ataupun channel YouTube pun nama sama, Harry Potter juga. Tuan-tuan boleh tengok. Personal Facebook pun nama sama. Cuma Instagram je saya nama dia pelik sikit. Dia ada 7 kat belakang, Harry Potter 7, sebab Harry Potter terlalu ramai dekat Instagram. So saya pun tak tahu, mungkin saya kena tukar branding lain untuk Instagram, tapi kalau jadi tak tally nantilah, itu masalah saya akan cuba, tapi saya rasa memang saya sesuai dengan Harry Potter tu. Segala yang saya kongsi ni, kalau ada silap dan salah atau terkurang ataupun terkasar bahasa, tersalah sebut ke, saya mohon maaf. Kalau nak tanya boleh kontak terus. Okey, saya sudahi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya dengan next perkongsian, insya-Allah saya akan kongsi dengan vitamin C. Bagi saya sedikit masa, insya-Allah saya akan kongsi dengan vitamin C pula.